Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang menjadikan kita hamba-hamba yang terpilih untuk datang menuntut ilmu dan mencari kebenaran dan mencari ilmu untuk membezakan antara hak dan batil. Dan juga kita mengharapkan dengan adanya majlis yang begini, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan juga Allah tambahkan ilmu kita dan istiqamah kita, dan seterusnya Allah sabatkan kita di atas jalan yang betul di dunia sehingga akhirat, dan Allah menerima amalan kita dan beratkan timbangan kita dan mempermudahkan bagi kita ke jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang paling penting bagi kita dalam siri kita menuntut ilmu, ikhlaskan diri kita, dan juga kita mengharapkan dengan ilmu ini kita cuba melihat keadaan sekeliling kita supaya kita mengambil manfaat yang terbaik dan menjauhkan dari kejahatan yang paling jahat. Paling jahat dalam siri amalan apa dia? Yang paling teruk, paling jahat syirik. Alhamdulillah, masya-Allah, clear semua. Dah habis kelas tutup. Dah clear? Ya. Ya, syirik adalah satu perkara yang paling jahat, lebih teruk daripada berzina, lebih teruk daripada minum arak, lebih teruk dari segala-galanya. Itu dia syirik. Dan yang menyedihkan dalam kisah yang kita hadapi golongan grup GISB ini ialah kemuncak syirik yang ditonjolkan apabila rampasan buku pelajar-pelajar yang tertulis apa dia? Ya, Abu Ya Tuhan kedua. Nauzubillah, kalimah kufur, ya. Kalimah kufur keluar daripada apa kesan daripada didikannya yang begitu dahsyat. Nauzubillah, ya. Dulu Sayyidi Rasulullah Sayyidi Abu Ya, dia nak samakan Rasulullah tu dengan Abu Ya, tapi kini muncul kalimah yang lebih dahsyat, dan tidak ada satu kalimah yang jahat sejahat-jahatnya. Ya, bayangkan budak-budak kan besar ni, dia apa yang diinputkan itu dimasukkan, lalu ditulis Abu Ya adalah Tuhan kedua. Kalimah kufur, ya, kalimah kufur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah pelihara kita, ya, Allah berikan kita petunjuk, ya, walaupun kita ni kadang-kadang dulu lok-lak kan, tapi tak adalah sampai begitu. Kita tahu itu dosa, itu berjahat, tapi kita buat juga kadang-kadang dululah kan. Sekarang tak buat dah kan. Alhamdulillah kan. Jadi tak adalah sampai nak mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah. Takkan kita, insya-Allah lah. Ya, oleh kerana itu nauzubillah, ya, tuan-tuan dan puan-puan, pengajaran yang cukup dahsyat dalam bab ini bila kita saksikan, bila kita melihat keadaan, ya, itu baru generasi yang ketiga, keempat yang dibentuknya. Bagaimana yang berlaku dalam peristiwa kaum Nabi Nuh alaihissalam, ya, 1000 tahun tu ala tauhid, tapi lepas tu telah berubah beberapa generasi. Ya, beberapa generasi. Asalnya solat tu menghadap patung tu bukan nak sembah patung, just tengok patung tu, teringat Tok Guru, semangat. Tu je asalnya. Dia letakkan patung ataupun gambar tu, letak, dia nampak Tok Guru dia, jadi semangat, so dia solatlah menghadap patung tu. Generasi pertama solatnya betul. Generasi kedua solatnya dah mula kan jadi tanda tanya. Pasal apa? Pasal ikut tok nenek. Ya, masuk generasi ketiga, keempat, kelima, tu dia. Terus otak dia itulah Tuhan yang perlu diminta, dan segala-galanya akhirnya hancur. Dan akhirnya kaum Nabi Nuh dihancurkan disebabkan syirik. Alhamdulillah, kita bersyukur kenapa pihak berkuasa dan orang-orang yang bertanggungjawab mengambil tindakan yang cepat dalam bab ini. Kalau tak, bayangkan kalau budak-budak tu dah besar, kahwin pula cepat kan. Umur budak 15-16 tahun perempuan boleh kahwin dah. Kahwin pula dengan tok nenek dia kan. Astagfirullah. Itu tak apalah, letak kamu lah kan. Tapi maksudnya generasi tu akan keluar begitu cepat, ya, produk tu akan keluar, dan akhirnya terjebak dalam masalah syirik yang besar. Subhanallah, ya. Risau kita. Risau memang. Pasal macam kita bersedia membantulah yang mana pihak apa, orang-orang yang JSB, yang ialah anak-anak kecil lah, ya, yang ingin bantuan, ingin belajar untuk kita betulkan, kita bersedia untuk bantu. Jahat tu pemimpin mereka. Okey, baik.
Jadi kita sambung balik dalam surah Al-Maidah ayat 106 dan 108 ya, 106. Dan kita doa sahabat-sahabat kita yang sakit, tak sihat ya. Mudah-mudahan Allah sihatkan mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hina al-wasiyah حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Hai orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah solat untuk bersumpah. Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu, demi Allah kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia kaum kerabat. Dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang berdosa. Jika diketahui bahawa kedua saksi itu membuat dosa, maka dua orang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal mengajukan tuntutan untuk menggantikannya. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang menginayahkan diri sendiri. Itu lebih dekat untuk menjadi para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Baik, ayat ini berkaitan dengan ayat sumpah ataupun seseorang yang nak mati itu dia tak ada tempat untuk memberi kesaksian, sumpah ataupun janji dia, wasiat dia kepada orang lain.
Tapi kita ringkaskan dalam bab ini, ya, ini hukum hakam berlaku pada zaman dahulu yang Allah ajarkan cara buat persaksian-persaksian, ya. Tapi zaman sekarang dah mudah dah. Ya, zaman sekarang alhamdulillah. Zaman sekarang cukup bagi kita, ya, sekarang banyak sangat yang badan-badan ni hibah punya tu, apa lagi? Wasiat, apa lagi? Trustee, macam-macam lah. Okey, kita gunakan di situ sebenarnya. Kalau zaman dulu mungkin perjalanannya begitu. Tetapi bila zaman sekarang dia berubah. Banyak perkara berubah, lebih siqah, lebih amanah, lebih jujur, lebih mudah. Maka buatlah wasiat-wasiat yang begitu. Ya. Kerana pada zaman dahulu tengok dia bagikan dua saksi yang adil. Saksi yang adil itu dah menjadi masalah pada zaman sekarang. Boleh kata kebanyakan tak adil. Ya, maksud adil ni dia meninggalkan perkara-perkara fasik. Perkara-perkara fasik yang tidak berterusan. Itu dia adil. Di kalangan ulama-ulama orang-orang terdahulu kebanyakannya adil. Ya. Mereka jujur dalam bab-bab ni. Tapi orang sekarang dah, kalau tak solat tu dah tak adil dah. Ya, dia termasuk orang yang fasik. Kalau tinggalkan kewajipan pun dah tinggal kategori orang yang fasik. Mana nak dapat yang adil? Sukar sangat-sangat. Tetapi dengan munculnya sistem-sistem baru yang diperkenalkan, yang bersesuaian dengan syarak. Syarak dia bersesuaian dengan syarak dan bertepatan dengan syarak, maka boleh digunakan. Bahkan dia amat penting, kenapa? Bila perkara itu bersesuaian dengan syarak, dia boleh diajukan ke dalam mahkamah, ya, dan dia boleh mendapat hak dia. Cara betul lah, ya. Tu pasal dalam isu macam Global Ikhwan, dia buat pekerja-pekerjanya yang tidak ada gaji tu, beberapa perkara dia terlepas. Disebabkan tak ada perjanjian daripada surat-surat, kan. Semua tu agak melepaskan, maksudnya mengambil kesempatan daripada kelemahan orang. Ya, seorang je baru terkena. Yang lain belum lagi. Ya, disebabkan penipuan-penipuan yang licik. Dalam bab perjanjian-perjanjian saksi, macam kita bagi hutang kat orang, saksi yang disebutkan dalam Quran, nak dua saksi tu kan. Zaman sekarang bukan dua saksi macam kita ni. Kalau dua saksi macam kita ni tak dilayan, bawa kes mahkamah ni, surat tak layan. Hatta saya dikatakan bahawa surat sumpah tu kan pun tak kuat sebenarnya. Dia nak guna peguam yang betul, yang tulis surat hitam putih tu jelas baru. Tu pasal bagi mereka yang nak bagi orang berhutang ke, ya, lantaklah kata susah sedikit tetapi dia akan selamat. Ini bila kita bagi 50,000 macam 50 sen je, ada tu. Ya, sadaqallahul azim. Niat jelas sedekah. Kalau orang tu jenis tak jujur, kan. Okey, kerana masalah. Okey, dalam bab ayat ini kita ringkaskan kenapa sistem yang digunakan ini bersesuaian, ya, seperti petunjuk yang Allah berikan. Namun perubahan zaman atas ijtihad ulama mengikut rentak-rentak yang begini, maka dibenarkan. Maka perjalanan wasiat-wasiat yang berlaku zaman sekarang, Majlis Fatwa pun membenarkan dan semuanya dilakukan seperti mana yang ditetapkan. Jadi bila kita nak wasiat pun ada bab-bab yang kena kita tahulah berapa banyak wasiat. Ya, wasiat yang dibenarkan berapa banyak, dan yang lain tu sebagai pembahagian-pembahagian sebelum mati. Ya, dan yang mana saya pernah ingatkan dalam bab ini, bila kita nak memberikan harta-harta kita kepada sesiapa pun, jangan semua harta kita. Ya, Al-Arqam atau GISB, dah susah nak sebut. GISB, ya, Global Ikhwan, ya, dia mengambil harta pengikutnya semua sekali. Ya, sampai pengikutnya tidak ada harta. Ya, jahat. Bagi saya jahat. Kerana Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau nak infak, paling kurang, paling banyak berapa? Alhamdulillah 1/3. Ya, 1/3. Ingat tu, paling banyak 1/3. Paling sikit berapa? 2,5. Tak payahlah, kan. Tu paling sikit memang tak nak bagilah. Teruk sangat, kan. Ya, tapi nak ceritakan 1/3 itu had dia. Tak boleh lebih. Kalau lebih dia jadi macam Global Ikhwan punya grup yang sekarang ni tak ada apa-apa, tak ada, kosong dalam setengah orang dia, tak ada apa-apa harta lah. Ya, saya tengok seorang yang paling kuat, ya, nama dia Nora, tapi laki, ya, Nora tu ringkasan daripada nama apa tak tahu, tapi dia pensyair Al-Arqam di Sungai Pecala tahun 84-85 saya ada, dia pun ada, kan. Nak cerita, akhirnya keluar adalah akhbar, dia minta bantuan orang ramai kerana dia tak ada harta dah. Saya dah bagi sebiji rumah kepada
Al-Arqam pada ketika itu. Salahlah dalam siri itu. Okey. Cuma saya nasihatkan kepada mereka, kita semua ni, kalau nak menyerahkan harta seperti mana yang saya dah ceritakan dahulu, jangan serahkan semua harta kita. Tinggalkan sebahagian harta kita, paling kurang sebiji rumah lah yang untuk kita tinggalkan. Apa, anak-anak kita bukan macam anak-anak orang dahulu. Ya, orang dahulu, ya, zaman silam, anak lelaki mereka bertanggungjawab. Tetapi zaman sekarang, ya, anak lelaki dia tak kira dah. Mak bapak pun dia tak layan betul. Kan, ni kan pula bila sebut harta, dalam situ aku nak harta faraid, kenapa? Lebih kan. Kat situ je dia nak. Yang lain tak ada. Okey. Jadi atas nasihat, tinggalkan walaupun sebiji rumah. Ya, lepas tu kalau kita mati dia nak faraid, lantak dia lah. Walaupun seorang dapat dapur, seorang dapat apa, ruang tamu, seorang itu lantak dia. Tetapi paling kurang kita ada tempat bertapak dalam keadaan kritikal kita. Ya, kerana perjalanan hidup kita agak menakutkan. Hari-hari kematian kita pun makin lama makin dekat kan. Baik. Jadi secara kasar ayat ini menceritakan bagaimana sifat seorang yang nak mewasiatkan pada zaman itu. Ya, kerana kita takut dalam ayat ini menceritakan takut orang-orang yang tidak amanah memegang amanah, akhirnya harta yang seharusnya diberikan kepada haknya tidak diberikan kepada haknya. Itu puncanya. Jadi persaksian dua orang yang adil atas satu wasiat, ini semua adalah gambaran tentang wasiat yang dilakukan pada zaman dahulu sebagai petunjuk. Ya, wallahu a'lam. Tapi dia berkaitan juga idza darabtum fil ardi, maksudnya jika kamu mati di tengah jalan, fa idza musibatul maut, ya. Ayat itu mengaitkan kalau kita tak berwasiat tapi kita hanya sebut kepada seseorang, maka di situ itu pasal kita menyaksikan setengah orang kata dia ada bagi tahu harta tu untuk ni kan. Tapi sekadar bagi tahu tak kuat. Bawa mahkamah confirm kalah mahkamah zaman sekarang kan. Orang tu bagi tahu, makcik ni dia cakap kat aku, kalau dia mati tanah ni, ini harta-harta ni untuk si fulan kan. Tapi bila dibawa ke mahkamah kalah disebabkan lafaz saja tanpa hitam putih. Ya. Okey, jadi pada zaman kita mengikut keadaan zaman juga. Ya, terpaksa mengikut keadaan zaman, maka kalau dia diarahkan untuk bertulis, maka bertulislah. Ya, itu yang paling baik. Kalau tidak, harta itu akan menjadi perkara yang berbahayalah. Ya, tak tentu. Baik, kita lihat terus. Ayat 109. Yauma yajma'u Allahu ar-rasul. Betul. Kita naik kan? Kita bab wasiat ni wasiat kita langkaukan. Kerana kita mengikut peredaran zaman bersesuaian dengan ketetapan Al-Quran dan Sunnah. Yauma yajma'u Allahu ar-rasul. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la 'ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apakah jawapan kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tiada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang ghaib. Baik. Ini Ibnu Katsir mengatakan para nabi akan ditanya tentang umatnya. Ini adalah pemberitaan mengenai pertanyaan Allah kepada para rasul pada hari kiamat. Allah bertanya kepada para rasul tentang jawapan dari umat-umat mereka terhadap seruan mereka. Padahal kepada mereka lah Allah mengutus para rasul tersebut. Sebagaimana firman Allah, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutuskan rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyainya pula rasul-rasul kami. Yakni Allah akan bertanya kepada umat, dah sampai dah rasul kepada kamu? Lalu mereka menjawab sama ada sampai ke tidak. Mereka akan menjawab sampai. Cuma dalam risalah pula ditanya juga. Sehingga ditanya dan ditanyakan compare perbandingan umat rasul-rasul menjawab dengan umat-umat itu menjawab. Jadi Rasulullah akan menjawab dan para umat dia pun akan menjawab. Kalau Rasulullah pernah mengajar seperti mana yang Abu Ya mengajar,
ya, maka Abu Ya terlepas. Tetapi masalahnya kita tak akan jumpa, ya, di dalam hadis-hadis yang sahih seperti mana yang diajarkan grup-grup GISB ni, ya. Susah nak sebut dah, geram sangat. Okey. Tak ada. Itu pada grup yang begini cantik, ya, grup ni berlaku di zaman kita yang boleh kita berfikir dengan baik, ya. Bukan kita suka pun, tapi dia dapat mengajar kita banyak maklumat. Setiap hari dibentangkan masalah. Sama ada akidah, masalah sosial, masalah berbagai-bagai masalah. Nauzubillah. Okey. Jadi Allah akan tanya, kalau itu pasal, ya, apabila Rasulullah mengatakan kita bertemu di Al-Haud, bahkan waktu Rasulullah tunggu di Al-Haud itu pun orang-orang yang datang tu nak pergi dihalang oleh para malaikat. Lalu Rasulullah mengatakan itu adalah kaumku, umatku, ya. Lalu malaikat mengatakan kamu tidak tahu apa yang dilakukan selepas kamu. Dan di sinilah qaul mengatakan mereka melakukan bid'ah, mereka melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Habis. Masalah besar. Kalau tak masuk haud memang masalah besar. Ya, mudah-mudahan Allah masukkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan, na'udzubillah, ya, saya bila teringat tu, ya Allah, macam mana mereka mengatakan di hari waktu nak mizan tu, soal dihisap tu, maka Sayyidi Abu Ya ada, lepas tu Imam mula Rasulullah, siapa ni, Sayyidi dia tu, ya, Syekh Suhaimi dia tu, lepas tu Abu Ya. Tiga tu menunggu dia untuk memberi syafaat. Syafaat apa nak bagi kalau ada perangai macam ni, ya? Kufur, kalimah kufur, ya. Bagi saya kalimah kufur. Cuma kita tak meletakkan kafir disebabkan bukan mengkafirkan seorang itu urusan kita, ya. Tetapi perbuatan itu kalau i'tiqad jatuh kafir, kalau betul jatuh kafir, ya, dahsyat, berbahaya, ya. Biar pihak yang tertentu, misalnya majlis fatwa, ya, majlis yang tertentu sahaja yang mengeluarkan fatwa, adakah kafir ke tidak. Namun kita melihat kebanyakannya di atas dasar jahil, ya, jahil. Walaupun dah teruk tu, tapi kita masih menganggap jahil. Ini, ya, kedudukan ahli sunnah, dia adil dalam bab ini. Ya, dia bukan seperti khawarij, dia akan mengkafir. Khawarij kalau benda macam ni dah kafir dah, ya, berbahaya. Bila dia kata kafir tu, kenapa khawarij tu berbahaya? Bila dia katakan kafir, apa berlaku? Dia boleh dibunuh, harta dia boleh dirampas, wanita-wanita, anak-anak boleh dijadikan hamba. Tu dia kalau nak kenal khawarij, ya, yang mereka sebut khawarij. Lepas tu dia kaitkan orang sunnah pula. Kita adil dalam bab ini, kan. Tetapi yang jahat tu jahatlah. Baik. Jadi ayat ini, lalu ucapan para rasul, ya, apabila Allah bertanya dalam ayat ini, ya, ucapan para rasul, la ilma lana, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Menurut ulama tafsir seperti Mujahid, Hasan Al-Basri dan As-Suddi, mereka hanya mengatakan demikian kerana takut dengan kedahsyatan hari itu, ya. Jadi ini merupakan satu peringatan kepada kita, yang mana para nabi tak tahu, dia akan kata tak tahu. Itu tabiat para nabi. Dia hanya menyampaikan apa yang diutuskan ataupun diwahyukan kepadanya. Nanti kita akan lihat, ya, seperti mana ayat yang kita dah masuk, ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Maidah ini. Okey, jom kita lihat seterusnya. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا
amanna washhad bi annana muslimun. Ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah dan Taurat dan Injil. Dan ingat pula di waktu kamu membentuk tanah dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenar dengan izinku. Okey, kalimah ni amat penting, dengan izin ya. Dan ingatlah waktu kamu menyembuh orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan izinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain sihir yang nyata. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, yakni Hawariyun, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahawa sesungguhnya kami adalah orang yang patuh kepada seruanmu. Okey, baik. Dalam ayat ini merupakan satu perkara yang menarik yang Allah nak menceritakan kepada kita bahawa bagaimana Isa ibnu Maryam, ya, kalimah Isa ibnu Maryam, kerana apa? Kerana Isa dilahirkan tidak berbapa, ya, satu kelebihan pada Isa. Selain daripada itu, siapa lagi yang lahir yang hidup tak berbapa? Adam lagi. Hawa ada bapa ke? Adam tu bukan bapa kan. Okey, Hawa dijadikan dari tulang rusuk. Okey. Adam dijadikan dari tanah. Okey. Isa dijadikan dari Ruhul Qudus, ya. Roh yang ajaib yang Allah jadikan. Okey, baik. Jadi ini di antara fakta yang perlu kita tahu. Kalau selain daripada itu mengatakan bahawa tak ada bapa ataupun dia kata suami dia jin, itu semua penipu, ya. Ibnu Taimiyah kata kita kena tutup zara'i, yang ni penipuan yang orang akan guna sepanjang masa. Kamu tak kahwin ni macam mana boleh beranak? UFO datang Elan. Datang dia kahwin dengan aku. Itu semua penipu. Dan hatta bahkan cerita Balqis adalah puteri jin pun tak sahih kalau ikutkan, ya. Baik. Jadi, dan di sinilah datang kaul anak-anak yang dikandungkan na'udzubillah ibu yang berzina, maka hendaklah dinisbahkan kepada nama mak dia. Ya, mak dia asalnya. Kerana mak dia yang bertanggungjawab dalam bab itu, yang mengandung, maka itulah yang itu. Adapun nama Abdullah tu tidak berapa tepat, kan? Tetapi apa yang berlaku dalam global ikhwan, dia muncul anak-anak yang begitu, ya. Ini disebabkan kesalahan apabila mereka berkahwin tidak mengikut prosedur yang betul asalnya. Ya, berkahwin tidak mengikut prosedur yang betul, lepas tu yang menakutkan bila zuriat tu, okey, ni nama Abdullah, yang ni nama bapa dia betul kan? Okey, sekarang kalau dah bercampur baur macam tu, bapa pun tak kenal anak dia, 34 anak, 2 yang kenal, lain tak kenal, apa cerita? Ya. Nama pula di bin atau dibintikan dengan Abdullah. Tiba-tiba bila mereka besar, mereka berkahwin. Nasab problem. Ya. Dari sudut nasab problem, segala-galanya problem lah. Nampak? Sistem. Ya. Walaupun ialah kita katakan agak ketat dari sudut yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam, tetapi kena ikut prosedur tu. Kalau tak, dia akan berlaku satu kepincangan dalam masyarakat kita, ya, dahsyat. Ya, perkahwinan adik-beradik berlaku seperti mana di barat. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah. Jahat. Okey. Itu satu bab. Ya, bila dibin atau dibintikan dengan nama yang begitu, dan kita menyaksikan nisbah-nisbah kepada bapa tu pun dah tak betul.
Ya, bila nisbah kepada bapa yang tak betul ni adalah haram hukumnya sebenarnya. Ya. Bila nisbah tak betul, dia akan jadi haram. Kita mintalah pihak tertentu dapat menyelesaikan. Macam JPN lagi apa, Majlis Agama kena bertindak dalam bab-bab yang begini. Ya, benda yang perlu dia perincikan. Kena perincikan lah. Ambil bapa tu kumpul. Tu dia. Ini. Dan kita dapat tahu yang terbaru juga. Wallahualam. Kita serahkan kepada polis bertindak. Ataupun Jabatan Agama bertindak. Ada di kalangannya kahwin sampai 5. Tanpa menceraikan seorang. Kalau dia cerai tu kita boleh lah lantak kamu lah bergila-gila ke kahwin macam mana pun. Tetapi bila sampai 5 terkejut kita. Uish, apa tu? Kan? Gila. Agama dia agama akal lah. Ya. Katanya di bahagian Sabah Sarawak sana. Alhamdulillah kita bukan sini. Ya. Tapi jahat. Kita katakan jahat. Orang-orang mereka tahu. Ya. Grup-grup Global Ikhwan tahu. Tapi tak nak bagi tahu. Yalah, image mereka kan. Nauzubillah. Okey. Ini jadi tuan-tuan dan puan macam mana bila kita lihat kan ada yang dia ceritakan diarahkan cerai, semua sekali cerai. Terkejut lah. Semua Global Ikhwan diarah ceraikan isteri-isteri mereka. Semua atas arahan pemimpin. Pemimpin apa tu kan? Gila. Tak apalah cerai. Yang menangis-menangis lah. Yang tak menangis tu happy. Ada juga. Siapa yang happy tu? Budak-budak. Pasal apa? Budak 15 tahun, 16 tahun dibagi kahwin dengan tok nenek dia. Yang dikatakan tak ada gigi dah lah Pak atuk tu kan. Bila bercerai sukalah dia. Jahatlah. Penginayaan terhadap wanita, betul kita akui. Benda ni budak-budak tak ikut. Mak bapak dah jadi macam robot. Dia ikut arahan. Ya Allah. Kan bila masuk bab tu dia mula dah tingkap tangan panas tu. Berapa kipas tu? 3 ke 2? Aduh. Minta kuat sikit. Full. Sorry. Wallahualam bercampur juga bau dalam bab ini. Adakah sihir, adakah apa, wallah. Tak boleh nak agak lah. Tapi dia programkan, dia bodohkan orang tu yang paling penting. Dia bodohkan atas nama agama. Bodoh. Bayangkan dia naikkan nama Abuya disebutkan setiap hari. Abuya ATK, Abuya tolonglah kami. Kalimah yang di dalam WhatsApp mereka dikatakan ATK, Abuya tolonglah kami. Dalam keadaan kritikal, sebut je nama Abuya tolonglah kami. Syirik. Clear syirik. Istighasah, yang disebutkan istighasah, itulah istighasah. Satu benda yang tak logik, tak ada siapa yang boleh bantu, dia pergi minta menggunakan nama tu. Habis, syirik. Ya. Ui. Di tengah ayat pin teruk, dia lagi teruk. Dia berbentuk jemaah, ayat pin berbentuk seorang. Ini berbentuk jemaah. Lepas tu ada pula orang nak tolong. Ya Allah, simpati. Alah, tak baik ustaz dia baik. Yang baiklah sungguh. Itulah. Baik. Jom kita tengok. Okey, jadi Isa bin Maryam dalam kisahnya agak menarik ya. Kenapa? Kedudukan Isa ini merupakan satu perkara yang ajaib di antara ajaib yang Allah jadikan, yang anak tidak mempunyai bapa. Lepas tu kita menyaksikan dia dipelihara sampai bila? Dia hidup ke mati lagi adik? Nabi Isa hidup ke mati? Hidup. Ya ke? Kat mana? Kat mana? Atas. Atas bangunan ni. Okay, good. Baik. Jom kita tengok doa seorang nenek dia, ya, yang mana memberi kesan yang baik ataupun ibu dia. Dalam surah Ali Imran. Pasal kalau kita ada anak, ya, cucu ke, bacalah doa ni. Dalam surah Ali Imran ayat ke-36, muka surat 54. Kita ambil ayat 35 dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Ingatlah ketika isteri Imran berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Kerana itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey. Ini di antara perkara yang menarik dari kisah Ali Imran. Ali Imran adalah disebutkan keluarga Imran. Ali itu maksud keluarga, bukan ain, alif lam. Kalau ain lam ya alif maksurah tu, maka itu Ali. Kalau Aliyun, Ali ya yang bertitik tu, ya, maka itu nama Ali. Ya, Ali. Tetapi ini Ali keluarga. Ali. Okey? Ali Imran keluarga Imran. Ya, Imran adalah orang yang soleh pada zaman tu. Dia kaum kerabat ataupun saudara mara Nabi Zakaria. Ya. Dan ujian yang mereka hadapi ini untuk mendapat anak susah. Nak dapat anak susah. Hatta Nabi Zakaria pun usia berapa? Dah tua dah baru dapat anak. Ya. Allah uji begitu. Okey. Baik. Jadi dia bernazar bila dia alhamdulillah kandungan tu lekat, dia bernazar, yakni ya Allah, aku nak hadiahkan anak aku dengan harapan anak lelaki. Kerana yang menjadi orang yang memberi khidmat kepada masjid di zaman itu, Baitul Maqdis terutamanya, adalah anak lelaki. Jadi oleh kerana itu dia mengharap, pasal zaman tu tak ada scan. Nak scan macam mana? Ya. Dia tak ada pula orang Perak yang bawa buah kelapa golik jatuh anak lelaki, golik jatuh anak perempuan, tak ada. Itu pun khurafat juga tu kan. Dia tak ramai benda tu. Jadi oleh kerana tu dia main nazar. Ya, kan ada boleh kita kenal anak lelaki ke perempuan kalau tanpa scan tu. Ya, perut tu. Tak apa, orang lelaki tak tahu. Saya cakap. Dia takut tendang berbak kan dalam. Ini usia anak lelaki, keluar perempuan juga. Yang seorang tu kata, dia tendang saya tengah itu berbak. Ini anak lelaki kot, tengok perempuan juga kan. Jadi tak boleh nak agak lah, senang cerita. Kalau scan, okey. Namun di sini Allah nak ceritakan, dia telah bernazar nak menyerahkan anak ini sebagai orang yang akan berkhidmat di Masjidil Aqsa. Kemudian Allah lahirkan baby ini, maka diceritakan. Maka tatkala isteri Imran melahirkan anaknya, dia berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Anak lelaki dan anak lelaki tidaklah sama seperti anak perempuan. Kalimah yang penting, ya, Allah yang letakkan ni. Anak lelaki dia tak sama anak perempuan. Jadi hukum lelaki tak sama dengan hukum perempuan. Penting ni. Kenapa golongan-golongan seperti sister Islam agak tak suka ayat ni? Kerana dia nak persamaan lelaki dan perempuan. Ya, kalau boleh perempuan mengandung, lelaki pun kena mengandung juga. Perempuan, lelaki panjat pokok kelapa, perempuan pun kena panjat pokok kelapa juga. Dia nak macam tu. Ya, gila. Allah kata tak sama, dia nakkan sama. Akhirnya berlakulah perkara yang kita saksikan. Disebabkan nakkan persamaan, semuanya hancur. Ya, semuanya hancur. Bila lelaki dia nak jadi perempuan, kan? Jadi gila lah, gila, kan? Nak beranak macam mana, kan? Tiba-tiba janggut jenuh lah, dah cukup. Ya, penuh nak cukup, nak jadi perempuan balik. Dan perempuan pula nak jadi lelaki, gila. Semua melanggar adat. Dan akhirnya bila dia silap dan buat hormon ke apa, rosak, hancur orang. Auzubillah.
Allah mengatakan di sini, ya, apabila Mak Maryam mengatakan, ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Kenapa? Asalnya anak lelaki yang diharapkan untuk bernazar demi masjid, tetapi nazar telah dinazarkan. Maka di sini Allah katakan, ya, kita lihat ayat tadi, tidak sama antara lelaki dan perempuan. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam. Ya, nama dengan nama Maryam. Di sini menunjukkan nama Maryam disebut dalam Al-Quran. Dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk. Okey. Apa yang menarik dalam ayat ini, apabila dia melahirkan anak, ya, dan dinamakan seperti mana kita menamakan anak kita lah, sama ke? Kira sama je lah kan. Ya, walaupun kadang-kadang apa nama ni tak ada makna kan. Ya, ataupun nama dia panjang-panjang. Orang apa panjang nama sudah panggil Jah aja belakang. La ilaha illallah, buat apa letak nama panjang-panjang kalau nak panggil yang simple macam tu je. Herannya. Betul kan? Perhatikan, kita tak kisah nama apa pun, pastikan nama dia betul, ya, ada makna. Dan dalam bahasa Arab lah ada makna, ya. Jangan pasal saya ada waktu saya handle haji tahun 98 tu, nama dia, ya, Muhammad Khizir. Mungkin orang dulu tak faham kan, tapi saya rasa dia nakkan Muhammad Khidir. Tapi mungkin, ya, pasal zaman kita tu, zaman tu jenis sing-sing yang jadi polis yang menulis nama. Jadi dia, saya ingat, okey, dia tulis nama tu, saya Muhammad Fadil asalnya. Dot, orang Punjab, orang yang macam Sing ni, yang bahasa Urdu, orang Pakistan ni, dia tak boleh sebut dot. Ya, kalau wala dhalim tu dia wala zalim kadang-kadang. Dia jadi dha. Jadi Muhammad Fadil jadi Muhammad Fazil. Spelling dia F-A-D-Z-I-L, Fazil. Berarti dia tak jadi. Jadi kita nampak dia bukan masalah dia nak Muhammad Muhammad apa nama tadi? Khizir. Rasanya dia nak Muhammad Khidir, tapi dah sini buat. Dan orang dulu pula jadi tak reti nak baca sangat kan. Kesian. Saya waktu saya pegang nama dia tu, saya fikir saya panggil Muhammad kan. Takkan nak bagi depan orang ramai kan, Muhammad kan. Lepas tu sembanglah, macam mana boleh jadi nanti ada cerita. Yang seorang lagi, seorang perempuan tu, clear Zania, penzina kan. Saya nak panggil tu, itu je nama dia, sikit je tu, Zania. Lepas tu macam mana yang nak panggil, susah ya. Lepas tu duduk sembang macam mana. Jadi tu saya tahu Ustaz, saya tahu apa yang Ustaz takut nak panggil tu. Dia adalah sebut, so panggil dia nama dia yang lain tu. So kita tak boleh tukar, boleh ke tukar? Boleh. Sekarang boleh tak? Kalau boleh, tukar lah. Daripada kalimah tu panggil lah Alice Burger kan. Saya teringat juga orang kampung ni, orang kampung tu memang nama dia memang macam tu, dia IC kan. Kan soal tu lah Bengali yang handle tu. Nak letak nama apa? Muhammad. Dia Muhammad je lah, orang Perak kan. Muhammad aja lah. Dah lah, Muhammad sahaja. Muhammad aja lah. Dia bilang, apa nama? Muhammad aja lah. Lekat Muhammad aja lah. Aduh. Okey, ala kulli hal. Selingan. Baik. Jadi apa dalam ayat ni menceritakan, aku menamakan dia dengan Maryam. Pastikan mak ayah menamakan dengan nama yang baik. Jangan nama yang tak baik. Nama yang Rasulullah tukar kan, beberapa orang sahabat ditukar nama yang tak baik, ditukar kepada nama yang baik. Kerana ada beberapa perkara ya yang berkaitan dengan nama ni. Jadi jagalah. Kemudian wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini dia doa seorang ibu baca terus kepada anaknya. Okey. Jadi dalam bab ini, kalau seorang itu tak kiralah yang mendapat anak, sebaik-baiknya dia terus bacakan doa.
Dia ada hukum-hukum mendapat anak, kaedah-kaedah dia. Adapun kalau kita lihat, kalau orang dulu yang sebutkan bahawa hadis mengatakan azan, ya, sebelah kanan, iqamah sebelah kiri, ya, kedudukan hadis itu tak sahih sebenarnya, ya, hadis dhaif. Ya, saya peringkat awal memang buat begitulah, tapi bila makin lama makin kita belajar tak sahih. Jadi kita tinggalkanlah. Okey. Susah kan? Kena. Pasal bila kita itu kena kekuatan keyakinan kita kepada Rasul. Hadis dah tak sahih, stop. Sami'na wa ata'na. Settle. Ya. Jangan nak melawan lagi. Pasal dah tak sahih. Tapi rujuklah. Kita rujuk begitu kedudukannya. Tetapi doa kena ada. Ya, seperti mana Nabi Allah Ibrahim doakan anak dia Ishak dan Ismail, begitu juga Rasulullah mendoakan anak dia dan cucu dia Hasan dan Husain. Ya, dan ini di antara doa yang didoakan oleh mak Maryam kepada Maryam. Apa isi doa dia? Apa dia? Kita lihat yang mana doa itu maksudnya, ya Allah, aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari syaitan yang terkutuk. Okay? Faham? Kesan doa itu kita menyaksikan Isa alaihissalam, Allah simpankan, Allah letakkan nur di atas langit, tak ada gangguan langsung oleh syaitan terkutuk. Kesan doa, ya. Oleh kerana itu doa, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ada, doakan. Ya, doa. Ambil doa ni pun boleh hafal. Allahumma inni u'idzuha, untuk perempuan, kalau lelaki u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu aw dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doa, ya. Habis kalau anak besar, kalau nampak nakal pagi ini, doa betul pun sikit. Jangan nakal-nakal. Aduh. Baik. Okey, sekarang kita lihat kejadian kisah Isa ini agak menarik. Ya, kalau nak tahu kisah Isa, di antaranya jom kita lihat surah Maryam. Kerana persoalan ini adalah persoalan yang besar. Ya. Okey, sebelum tu jangan melangkah lagi, kita tengok apa kelebihan dia dalam kejadian Maryam ni. Disebabkan kehebatan Maryam inilah Nabi Zakaria berharapkan Allah jadikan Allah berikan dia zuriat juga. Okey, lihat ayat tadi, ayat mana tadi? Okey. Okey, ayat seterusnya. Ayat 37 tu. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Ayat 37 surah Ali Imran, muka surat 54. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Maka Tuhannya menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidik dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperolehi makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Okey, ayat ini mengisyaratkan bagaimana setelah Allah terima nazar Maryam, ibu Maryam ni, dan akhirnya mereka terpaksa mengambil juga disebabkan nazar, maka berlaku perselisihan waktu pengundian siapa nak jadi penjaga Maryam ni. Ya, berlaku pengundian dan akhirnya pengundian itu diterima, dimenangi oleh Zakaria, pak saudara dia. Ya, maka pak saudara dia Nabi Zakaria ni tertarik
Kerana apa? Maryam ni dia perempuan pertama, ya, pertama sekali menjadi rahib. Apa yang nak sebut kalau ini perempuan rahib juga agak. Ya. Di dalam Baitul Maqdis, yang mana dia special kedudukannya. Tentulah bila perempuan dia akan dijaga elok-elok, ya. Kerana keadaan dia tu. Tetapi yang menarik, pertemuan Maryam dengan Nabi Zakaria ni, setiap kali datang Nabi Zakaria nampak ada buah-buahan yang di tepinya, maksud tempatnya. Dan buah-buahan itu bukan buah-buah biasa ni. Maksudnya kalau buah tu musim durian, kan? Durian je kita orang Perak kan. Baik, tutup durian, tak apa-apa. Maksudnya buah itu datang bukan ikut musim. Dia datang bukan ikut musim. Maksudnya kalau bukan musim dia, tapi ada buah tu. Zaman sekarang tak apalah, senang. Ya, berbagai-bagai disebabkan tak ada musim kat sini, nun kat sana ada musim. Jadi sampai Zakaria tertanya-tanya, di mana datang ni, kok ada orang bagi? Tak, dia kata ini rezeki dari Allah. Ini di antara kelebihan Maryam. Ya, kelebihan dia. Ya, Allah bagi rezeki tanpa hisap. Ya, Allah bagi rezeki tanpa hisap. Disebabkan kehebatan Maryam ni tercetus dalam jiwanya, ya Allah bagilah aku anak. Kan? Dia tak ada anak. Ya Allah bagilah aku anak. Dia berdoa kepada Allah. Dan kita tengok apa doa dia. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Tu dia Nabi Zakaria mula berdoa. Ya, nak sangat. Dia tengok Maryam begitu hebat, dia nak sangat zuriat dia. Ya, tak salah. Dan kita berdoa kepada Allah. Ya. Dan ingat ya, siapa yang Allah beri anak, satu ujian. Siapa yang Allah tak bagi anak pun, satu ujian. Dua-dua itu ada kebaikan, ada hikmah. Ya, Allah yang mengetahui. Kalau ada anak, kita pula yang jadi lo'lak, misalnya kan, jadi rosak. Disebabkan dalam surah Al-Kahfi, Allah mengatakan, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana. Ada budak itu yang kamu bunuh tu, yang aku bunuh tu adalah bapa dia orang yang soleh. Mak bapa dia orang yang soleh. Disebabkan anak ini, mak bapa yang akan jadi kafir. Oh, teruk tu kan. Jadi ada hikmah ketidak ada anak pun. Ya, tapi berusaha dengan cara yang betul. Yang kita pernah cerita tu, usaha dengan cara yang betul. Jangan pergi jumpa bomoh, tengok atas bawah, kamu ni kan tak doa pada Abuya. Tak payah, ya. Ya. Kamu ni kena minum air janggut aku. Mampu kena tak kan? Okey, tapi berdoa. Dan tengok ya bagaimana doa Nabi Zakaria. Jom kita buka surah Maryam. Di sana buka surah Maryam. Kadang-kadang kita ni tak sabar dalam siri doa, ya Allah cepatlah tolong aku. Bila suruh solat lambat. Okey. Ini di antara adab-adab ya cara Nabi Zakaria berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sorry, surah Maryam ayat pertama. Muka surat 305. Lupa. Kaf ya ain sad tu. Bapa baca panjang dia. Tak tanya ustazah siapa tu. Kaf ya ain sad berapa panjang? 6. Apa tu? Dalam bahasa ni apa? Hukum dia mat apa? Mak wajib apa tu? Mak wajib nak harkat. Okey. Mak wajib. Apa? Boleh sebut? Cakap banyak tak ada. Dapat jawab ada hadiah. Cepat. Yang kecil bukan orang besar. Cepat. Boleh? Mak wajib apa? Ustazah dia nak jawab. Tak nak jawab. Okey, mak wajib harfi mustaqal. Okey, 6 harakat. Dia ada kalimi mustaqal wa ni harfi mustaqal. Okey, baik.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Kaf ha ya ain sad, hanya Allah yang Maha mengetahui. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya Zakaria. Okey, rahmat Tuhan kepada Nabi Zakaria yang tak ada anak dalam usia dah sampai kemuncak tua. Ya, kemuncak tua, hukum kemuncak tua ni kalau ikut dah memang tak boleh diikuti dengan isteri pula mandul. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan puan boleh faham tak kaedah berdoa? Ya, dia mengubah 100%. Ya, keadaan dari yang tak logik jadi logik. Kenapa? Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Tapi syarat dia berkaitan dengan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Okey, kita lihat. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu. Okey, kenapa diletakkan Rabb? Kerana perbuatan ini tidak dimiliki oleh sesiapa, yang tak boleh dibuat oleh siapa melainkan kalimah Rabb, Allah, Tuhan. Yang kalimah itu pasal saya katakan faham kalimah Rabb ini. Bila kita faham, memang suatu apa pun tak boleh mampu memberi Nabi Zakaria untuk mendapat anak melainkan dengan kehendak Rabb, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Iaitu tak kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara lembut dan dengan suara yang lembut, ya, dalam keadaan lembut suara dia. Okey, kita tengok ya. Nidaan khafiyah. Ini di antara adab-adab berdoa dengan Tuhan, ya. Adab-adab berdoa dengan Tuhan adalah melembutkan suara dan mendayu-dayu. Ya, minta pada Tuhan. Subhanallah. Kalau kita minta, ya, Tok Imam baca bismillahirrahmanirrahim, amin, kita pula mata mengelewar macam tu tengok kan. Itu minta ke apa tu? Ya. Duk amin je Tok Imam. Imam amin. Amin. Kita tak dengar apa. Itu masalahnya. Bukan kita kata tak boleh doa dengan imam, tapi doa sendiri lebih baik. Kenapa? Di antara doa mustajab adalah doa yang kita fahami, satu. Dan doa yang kedua, hati kita tak lalai. Kalau kita berdoa, itulah kalau ikut imam tu hati kita lalai. Ya. Lepas tu yang ketiga, doa dalam keadaan lembut. Yang mana doa mengangkat suara tu tak betul sebenarnya. Doa keadaan lembut, cukup kita mengadu kepada pencipta kita dan mendayu-dayu. Itu pasal doa dalam bentuk ini, ya, amat menarik sekali, terutamanya di waktu malam hari, ya. Dia akan datang satu perasaan, feeling dia lain sikit. Okey. Dan adab berdoa kepada Tuhannya nidaan khafiyah, dengan suara yang lembut, mendayu-dayu kepada Allah. Kemudian dikatakan qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, okey, dan rambut kepalaku telah ubannya menyala, okey, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Nampak tak? Berapa lama dia berdoa semenjak dia kahwin sampai hari ini. Dalam keadaan disebutkan uban dah menyala, nyala. Ya. Berarti uban dah menyala, tak ada rambut putih. Uban dah menyala. Berapa umur dia?
90 eh. Dia tengok juga lah. Saya tengok orang yang duduk Mesir tu cepat beruban. Kacau tu. Muda lagi beruban. Dan tengok keturunan. Tapi yang paling okey, kita tahu umur yang telah Rasulullah Allah terangkan, dan Rasulullah terangkan umur 40 umur matang. Okey. 40 ke bawah tu tak matang lagi, masuk 40 matang. Tu pasal Rasul menjadi matang. Dan waktu umur 40 maka berlaku perubahan-perubahan, maksudnya kita masuk alam, dah mula masuk alam tua. Ya. Bagi orang yang 40 dia akan muncul zaman sekarang kecil manis dia, darah tinggi dia, ya, insurans cukup tak suka orang 40 ke atas ni, kan. Okey. Maka dia muncul, benda-benda ni muncul. Dan waktu 40 ini dia jadi matang, dia boleh berfikir, dia akan teringat zaman dia kanak-kanak macam mana mak dia, pasal dia dah ada anak. Macam mana dia jaga anak-anak, dia baru teringat mak ayah dia. Kalau tak ingat juga berat. Ya, waktu tu berat. Ya, dia ada masalah. Okey. Lepas tu, ya, itu semua disebutkan dalam Quran, yang umur 40 tu bagaimana masuk kepada umur 60. 40 matang, 50 matang, 60 itu dah masak sangat tu. Ya, 60 ke 7. Maaf ya siapa yang 60 70, maaf banyak-banyak. Terpaksa kita cakap 60 ke 70. 60 kita pencen. Alhamdulillah pencen. La ilaha illallah. Maaf ya. Saya teringat orang tu pencen umur 60. Tak lama mati. Baru nak enjoy dengan duit pencen dia. Ya. Oh, keluarga saya juga tu, orang kampung saya. Subhanallah. Baik. Ala kulli hal, bukan nak menakutkan, tapi memang nak menakutkan, ya. 60 ke 70 adalah umur kematian. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, kebanyakan umur umat aku antara 60 ke 70, sedikit sangat yang melepasinya. Okey. Masuk 70 ke atas, okey. Masuk 70, ingat ya, 70 dia umur yang mana Allah nak bagi kepada dua. Sakit dah memang sakit. Yang perempuan memang sakit lutut lah, apa lagi. Dia ada sebut, perempuan kebanyakannya sakit lutut. Yang lelaki sakit apa, tahu? Kan? Okey. Okey, ala kulli hal. 60 ke 70 ke atas, maka muncul di antara perkaranya yang kita takut nyanyuk. Okey, nyanyuk adalah perkara yang kita takut. Ya, Rasulullah kata, doa jangan sampai usia kita nyanyuk. Okey, yang lepas tu macam masya-Allah Tun Mahathir, Allah bagikan lebih dahsyat, ya, Allah bagi. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada dia, Allah bagikan agama yang baik kepada dia. Ya, tapi nak cerita kalau sampai 70 lebih 70 dalam keadaan sihat, katakan alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah. Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu adalah orang yang dipanjangkan usia dan penuh dengan amalan soleh. Jadi amalan soleh lah. Ya, kita amalan soleh, janganlah buat lok-lak lagi. Dah bukan zaman lok-lak lagi dah. Ya. Baik. Clear? Baik. Kemudian kita lihat dalam ayat ni apa yang dia doa. Kita berlapik, iaitu pasal yang saya katakan kita berdoa. Dia ada cara berdoa dia yang perlu kita perbetulkan. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran juga surah Al-Baqarah. Waktu manusia ni berdoa, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di kalangan manusia ada yang meminta, wahai Tuhanku, berikanlah aku dunia. Dia stop kat situ. Dan dia tidak akan dapat apa-apa di akhirat nanti. Kita tak boleh stop. Ya Allah, dapatkanlah anak. Ya Allah, dapatkanlah aku anak. Dapatkanlah aku anak. Atau ya Allah, bagikanlah aku harta. Bagikanlah aku harta. Jangan stop di situ. Tetapi Allah kata, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di kalangan mereka ada yang mengatakan, wahai Tuhan, berikanlah kami dunia yang berikanlah kebaikan kepada kami dunia, dan juga berikanlah kebaikan kepada kami akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Dengan arti bila kita berdoa, ya Allah, berikanlah aku anak, berikanlah aku cucu, kan? Ya, anak yang soleh, cucu yang soleh. Tu lapikkan. Ya, lapikkan. Ya Allah, berikanlah aku harta yang penuh berkat, ya, dan diridai olehmu.
Tu, nak sebut jutawan pun tak apa, tapi lampirkan di belakang tu dengan kebaikan, yakni dengan urusan agama kita. Kalau tak, dia akan tergantung macam tu. Okey? Baik. Jadi di sini disebutkan wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kecualian sepeninggalanku, sedangkan isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahlah aku dari sisi engkau seorang putera. Subhanallah, bahasa Arab ni cukup cantik. Dia terang sebiji bagaimana dia, Nabi Zakaria takut peninggalan dia tak ada pewaris agama ini. Lalu Allah dia ucapkan lagi, tak ada pewaris agama, masalah isteri aku mandul. Dah satu masalah tu, ya. Dua masalah, dia dah tua, isteri mandul. Kalau ikutkan kaedah dah memang tak boleh. Tetapi Allah, kalau kita berdoa, ya, habis tembok besi pun boleh hancur dengan kuatnya doa kita, ya. Jadi ikhlaskan. Nak dapat doa ikhlas tu dahsyat. Dia tak perlu minta Abu Ya. Nampak tak? Minta kepada Allah. Okey. Akhirnya Allah katakan di sini, mana tadi? Waj'al mana tadi? Okey. Akhiran fahabli, kalimah habli ni, ya, hadiahkan aku, ya, hadiahkan aku dari miladun kawaliya, dari sisi engkau seorang yang engkau redai ataupun seorang yang baik. Jadi akhirnya kita lihat ayat yang berikutnya, Allah berikan dia, ya, Allah berikan dia, dan nama dia siapa? Yahya, ya. Dia lain sikit, panggil Yahya lain sedikit, ya, masya-Allah. Ini kelebihan dia. Okey, jadi apa-apa pun minta doa, kita berlapik dalam bab ini. Okey, selesai bab ni. Kita masuk bab Isa pula. Kita tengok ayat muka surat yang sama juga, kisah macam mana Maryam mengandung, Oh, dia tak ada. Dia ayat dalam surah Ali Imran, lepas tu baru masuk ke dalam ayat ni. Boleh kan nak patah balik ni? Okay, tengok surah Ali Imran balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat yang ke-45 surah Ali Imran, ayat 45, muka surat 55. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberi khabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putera yang diciptakannya dengan kalimah yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang dekat kepada Allah. Nampak? Jadi waktu tu Maryam dalam keadaan yang disebutkan dia berada di satu tempat, tiba-tiba muncul malaikat. Ada dalam, kita akan lihat ayat-ayat yang lain. Lalu malaikat ni menceritakan. Mula dia kata, kamu ni siapa? Kan, manusia kan, lelaki kan. Terkejut dia. Namun begitu kita lihat, malaikat ni mengkhabarkan kepada Maryam, kamu akan dapat anak. Okey, diceritakan sifat-sifat ayat 46 sampai mana? Okey, kita sambunglah terus. Dan dia berkata dengan manusia dalam buaian, dan ketika sudah dewasa
dan dia termasuk orang yang soleh. Lalu Maryam katakan, qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadi, maka jadilah dia. Okay? Kalimah itu adalah milik Allah. Kun fayakun. Ya. Alhamdulillah. Ingat balik kisah Abu Ya tu. Orang tu kata, bila Abu Ya kata kun fayakun, 3 orang tu, ya, Rasulullah, Sayyidi, Abu Ya, bila kata kun, nak jadi. Syirik. Jahat. Dengar bila sebut ni rasa marah. Okey, nampak ya? Ini di antara bagaimana Maryam akhirnya mendapat dalam kisah ni mendapat anak yang dikandungkannya. Okey, sekarang kita masuk dalam bab bagaimana dia mengandung, ya, nak melahirkan anak. Ayat masuk ke dalam surah Maryam balik. Okey. Dah. Ayat ke-16. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, iaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutuskan roh kami Jibril kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia lelaki yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Ya Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak lelaki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak lelaki sedangkan tidak pernah seorang lelaki pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang penzina. Okey. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah satu perkara yang telah diputuskan. Okey. Okey, kat mana tadi? Oh, dah terlebih pula. Okey. Baik, kita dah baca terlebih, tak apa. Kita baca terjemahan dia. Maka Maryam mengandungnya, lalu dia menyisih diri dari tempat kandungannya itu ke tempat yang jauh. Okey. Dalam peristiwa ni, apabila malaikat muncul dalam usia dia yang dah balighah. Usia balighah perempuan tak sama.
Ya, usia balik lelaki pun tak sama, dan usia balighah perempuan kita ambil perhatian. Kenapa Rasulullah mengarahkan bila anak lelaki, bila seorang anak tu berusia 7 tahun diarahkan solat, ya, diajarkan solat, ya, dikeraskan solat. Bila masuk 10 tahun maka diajarkan solat, dipaksakan dan dipisahkan tempat tidur. Dan perkahwinan Rasulullah dengan Aisyah umur berapa tahun? Tak tahu. 9 tahun. Ya. Pada itu mengisyaratkan kepada kita, dalam usia yang begini anak lelaki dah kena pisah dengan anak perempuan. Dan kita pun kalau biasa tidur dengan anak-anak pun kena pisahkan juga. Ya, kena pisahkan juga anak lelaki dan anak perempuan. Cucu lelaki, cucu perempuan pun sama. Dalam usia masuk 10 tahun tu. Dan 9 tahun dah pisah. Terutamanya anak perempuan kena perkenalkan tudung dalam usia-usia yang begitu. Ya, 8 tahun, 9 tahun. Dan waktu 9 tahun tu kalau ikutkan disebabkan Rasulullah berkahwin dengan Aisyah bukan syok-syok. Syok kalimah tu kan. Bukan suka-suka, tetapi program wahyu nak bagi tahu kepada kita, budak-budak umur 9 tahun dia, perempuan ni cepat mature, ya, cepat matang, dan dia dah boleh dikahwini dan boleh mendapat zuriat. Ya, jadi oleh kerana itu dalam bab itu bagi kita, anak yang cukup 9 tahun atau 8 tahun tu dah boleh ajar kepada dia, jangan salam dah orang lelaki yang bukan mahram. Ataupun yang lelaki pun jangan pergi salam orang perempuan yang bukan mahram. Tapi diajarkan di waktu usia-usia yang begitu. Penting sangat, ya. Disebabkan ayat ini menceritakan bagaimana keadaan yang Allah berikan bahawa Maryam dah cukup balighah dan layak untuk menjadi seorang ibu. Berapa umur seorang wanita yang boleh memperolehi anak? Siapa boleh beritahu? 9 lah kan kalau ikut tu. Imam Syafi'i dia pergi ke Yaman. Lalu dia mengatakan, aku berjumpa seorang nenek yang berusia 20 tahun. Nenek 20 tahun. Berarti dia tu kahwin, nenek tu kahwin umur 10 tahun. Dapat anak sampai umur dia 20 tahun, ya. Anak tu kahwin, dapat pula anak lagi kan. Jadi dah dapat cucu. Masya-Allah. 20 tahun. Berarti dia muda ni, 9 tahun tu kahwin, ya. Ui, kalau kita kahwin macam tu, usia kita sekarang dapat berapa dah? 6 generasi, 5 generasi dah. Masya-Allah. Tahniah. Okey. Baik. Okey, kita lihat apa berlaku. Kita habiskan ayat ni. Ayat yang ke-18 kita baca tadi. Qala kadzalika qala. Okey. Kita ambil ayat 22. فحملته فانتبذت به مكانا قضيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Maka Maryam mengandungnya, lalu dia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh, ya. Berita Maryam mengandung heboh. Lalu dia menyisihkan diri, dia lari satu tempat. Kemudian dia dah rasa nak beranak, ya. Ini orang perempuan je tahu, orang lelaki tak tahu. Okey. Dia duduk, maka rasa sakit akan melahir anaknya memaksa dia bersandar pada pangkal pohon kurma, ya. Dia bukan pergi ke hospital waktu tu. Ya, tak ada hospital. Tapi dia terpaksa duduk, maka memencilkan diri kerana fitnah dah mula datang, kerana dikatakan dia berzina. Ia berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dan dilupakan. Ya, ini di antara dalil bila seorang tu kemuncak rasa tertekan, dia akan kata, ya Allah matikan aku lebih baik, kan? Tapi Rasulullah mengajar kita, kalau dah sampai kemuncak jangan sebut tu, kata, ya Allah jika mati itu baik untukku, matikanlah. Jika hidup itu baik untukku, hidupkanlah. Itu kaedah dia. Tetapi kadang-kadang disampai keluar perkataan beginilah.
Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ya, nak menceritakan bahawa Allah bantu dia. Kerana ini program Allah, Allah bantu kan. Bakti air mineral tu bagus untuk orang nak salin. Bukan tu je. Ni Allah ajarkan. Siapa yang mak bidan, tolong tengok ni ayat ni. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Nescaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Okey, bukan suruh mak bidan tu suruh dia goyang. Tapi nak cerita, orang yang dalam keadaan dah nak beranak, apa kekuatan dia? Dia dah tak ada kekuatan. Bersandar pohon kurma. Lepas tu Allah arahkan dia mencari asbab juga. Sebab kena cari. Kalau orang mengandung nak goyang pokok, tak adanya. Tetapi nakkan sebab goyang macam tu, tak bergoyang tapi kurma jatuh. Kan? Allah arahkan cari juga asbab. Ya, okey. Maka di sini yang disebutkan nakhda tusaqit alaihi rutaban janiya. Okey. Rutaban tu simpan mak bidan. Kenapa? Baik untuk orang yang bersalin, kan? Okey, hari ni Ustaz Wading ajar bab bidan pula. Orang dalam pantang, Ya, orang dalam pantang bagus. Kita tahu orang yang dalam pantang dia tak boleh makan buah-buah yang sejuk seperti tembikai, kan? Saya belajar sikit dengan mak bidan waktu tu. Mak bidan ajarlah. Kalau terputus susu macam mana buat, ya, bagus. Ya. Akhirnya ayat ni, faquli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Maka makan dan minumlah dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Okey, bernazar berpuasa, ya. Berpuasa maksud sini bukan puasa tak makan, tetapi puasa untuk tidak bercakap. Ya, ini yang menjadi perbahasan juga ulama. Dan dalam ayat ni banyak perbahasan ulama dalam beberapa perkara. Namun kita tinggalkan dulu. Kita akan bicara tentang kisah Nabi Isa pada pelajaran yang akan datang, ya, berkaitan dengan golongan Hawariyun juga. Wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.